Aristotle famously said, "Nature fears of empty space," when he claimed that a true vacuum, a space devoid of matter, could not exist, because the surrounding matter would immediately fill it. Fortunately, he turned out to be wrong. A vacuum is a key component of the barometer, an instrument for measuring air pressure. And because air pressure correlates to temperature, and rapid shifts in it can contribute to hurricanes, tornadoes, and other extreme weather events, a barometer is one of the most essential tools for weather forecasters and scientists alike. How does a barometer work, and how was it invented? Well, it took a while. Because the theory of Aristotle and other ancient philosophers regarding the impossibility of a vacuum seemed to hold true in everyday life, few seriously thought to question it for nearly 2,000 years, until necessity raised the issue. In the early 17th century, Italian miners faced a serious problem when they found that their pumps could not raise water more than 10.3 meters high. Some scientists of the time, including one Galileo Galilei, proposed that sucking air out of the pipe was what made water rise to replace the void, but that its force was limited and could lift no more than 10.3 meters of water. However, the idea of a vacuum existing at all was still considered controversial, and the excitement over Galileo's unorthodox theory led Gasparo Berti to conduct a simple but brilliant experiment to demonstrate that it was possible. A long tube was filled with water and placed standing in a shallow pool with both ends plugged. The bottom end of the tube was then opened and water poured out into the basin until the level of the water remaining in the tube was 10.3 meters. With a gap remaining at the top and no air having entered the tube, Berti had succeeded in directly creating a stable vacuum. But even though the possibility of a vacuum had been demonstrated, not everyone was satisfied with Galileo's idea that this empty void was exerting some mysterious yet finite force on the water. Evangelista Torricelli, Galileo's young pupil and friend, decided to look at the problem from a different angle. Instead of focusing on the empty space inside the tube, he asked himself what else could be influencing the water. Because the only thing in contact with the water was the air surrounding the pool, he believed the pressure from this air could be the only thing preventing the water level in the tube from dropping further. He realized that the experiment was not only a tool to create a vacuum, but operated as a balance between the atmospheric pressure on the water outside the tube and the pressure from the water column inside the tube. The water level in the tube decreases until the two pressures are equal, which just happens to be when the water is at 10.3 meters. This idea was not easily accepted, as Galileo and others had traditionally thought that atmospheric air has no weight and exerts no pressure. Torricelli decided to repeat Berti's experiment with mercury instead of water. Because mercury was denser, it fell farther than the water, and the mercury column stood only about 76 centimeters tall. Not only did this allow Torricelli to make the instrument much more compact, it supported his idea that weight was the deciding factor. A variation on the experiment used two tubes, with one having a large bubble at the top. If Galileo's interpretation had been correct, the bigger vacuum in the second tube should have exerted more suction and lifted the mercury higher, but the level in both tubes was the same. The ultimate support for Torricelli's theory came via Blaise Pascal, who had such a mercury tube taken up a mountain and showed that the mercury level dropped as the atmospheric pressure decreased with altitude. Mercury barometers based on Torricelli's original model remained one of the most common ways to measure atmospheric pressure until 2007, when restrictions on the use of mercury due to its toxicity led to them no longer being produced in Europe. Nevertheless, Torricelli's invention, born of the willingness to question long-accepted dogmas about vacuums and the weight of air, is an outstanding example of how thinking outside of the box, or the tube, can have a heavy impact. Okay, so ini adalah satu video yang berkaitan dengan apa yang kita belajar minggu lepas. Okay, kita telah belajar tentang barometer. Okay, barometer dia seperti satu tube kaca yang panjang kan. Okay, so apa yang berlaku adalah bila kita cuba isikan sesuatu cecair, contohnya air dengan penuh dan kita cuba tutupkan mulut dia, bila kita terbalik dan kita cuba lepaskan, maka
paras air akan turun sampai satu tahap. Okey, satu tahap di mana air itu tidak akan turun. Okey, ini disebabkan oleh apa? Tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan air di luar. Okey, dan secara matematik tekanan atmosfera adalah sama dengan tekanan air di dalam. Okey, so kalau kita cuba tengok point di sini, okey, 2 point di sini adalah disebabkan tekanan atmosfera. Untuk tiub yang di dalam, tekanan cecair atau tekanan air di sini, okey, dia menolak air ke bawah. So, bila kedua-dua tekanan adalah seimbang ataupun balance, maka paras air tidak lagi jatuh. Okey, ini menyebabkan sebenarnya tekanan cecair sebenarnya tekanan atmosfera. Jadi kita boleh kira sebenarnya tekanan atmosfera dengan formula H2G. Okay, disebabkan H2G ini adalah daripada tekanan cecair atau tekanan air. So, H ini contohnya 10.3 darab ketepatan air adalah 1000 dan darab G contohnya kita letak 981 dan kita akan dapat nilai untuk tekanan atmosfera. Okay, tekanan untuk tekanan atmosfera. Okey, dan kalau kita cuba gunakan cecair lain, contohnya kita pakai mercury. Okey, maka mercury disebabkan dia punya cecair lebih tumpat. Okey, maka ketinggian atau kedalaman yang diperlukan hanya sedikit sahaja. So P sama dengan H2G dan H ini contohnya 0.76 meter, okey, darab ketepatannya katakan 13,600 dan darab 9.8. Dan kita akan dapat nilai tekanan atmosfera yang lebih kurang sama macam apa yang kita kira dalam tekanan cecair bagi air. Okey. Okey, so dua aktiviti ini sebenarnya menunjukkan bahawa tekanan atmosfera okey yang bertindak. Kita boleh kirakan nilai tekanan atmosfera dengan menggunakan cecair. Okey. Okey, so kita sambung dengan apa yang kita dah belajar minggu lepas. Jadi kita tahu tak kisah dia punya cara untuk meletak barometer sama ada tegak ataupun sengit, maka kita mengukur sahaja ketinggian. Okay, ketinggian daripada permukaan. Okay, ketinggian daripada permukaan. Ataupun kalau kita tengok daripada atas, okay, kedalaman dia. Kedalaman secara menegak. Okay, so dia bergantung kepada kedalaman sahaja. Okay, kedalaman sahaja. So minggu lepas kita dah belajar pertukaran unit lah. Okay, contohnya Pascal kepada cm Hg ataupun meter air dan sebagainya. Okay, saya harap tak ada masalah untuk minggu lepas. Dan untuk hari ini kita akan cuba aplikasikan. Okay, aplikasikan apa yang kita belajar secara mendalam untuk selesaikan masalah. Okay, kita cuba tengok contoh. Okay, berapakah tekanan atmosfera yang ditunjukkan dalam unit cm/Hg dan Newton meter per meter kuasa 2. So, kalau untuk cm/Hg, sedangkan kita menggunakan cm/Hg berapa cm? 75 cm kan? Dan cecair yang digunakan adalah Hg. So, tekanan sebenarnya dia sama dengan 75 cm/Hg. Okay, senang sahaja. Sebab tekanan atmosfera bertindak keluar dan di dalam tiub di dalam barometer adalah tekanan cecair. Okey, dan kemudian kita nak tukar cm/Hg kepada Newton per meter kuasa 2. So P sama dengan 75 cm/Hg sama dengan H2G. Okey, di mana H adalah 0.75. Okey, dan ketepatan katakan dia ada bagi tak? Okey, katakan di sini ketepatan dia tak bagi. Okey, tapi biasanya kita guna 13,600 lah. Okey, pasal darab contohnya kalau kita nak senang kita pakai 10. Dan kita boleh kirakan berapa
nilai dalam Pascal ataupun sama dengan Newton per meter kuasa 2. Pascal dengan Newton per meter kuasa 2 adalah sama ya. Okey, adalah sama. Okey, so dia guna 1.36 darab 10 kuasa 4. Okey, it's the same. Okey, sama juga. Okey, sekarang kalau kita cuba tengok soalan ni, jika panjang tube ialah 1 cm, tekanan atmosfera ialah 1.03 darab 10 kuasa 5 dan ketepatan merkuri ialah 1.36 darab 10 kuasa 4. Tentukan tinggi X, H dan jumlah tekanan di Q. Okay, kita tahu panjang tube ini 100 cm kan? Okay, so ini bermaksud daripada hujung kepada satu hujung sini, okay, adalah 100 cm. Okay, 100 cm. Okay, so X tambah H tambah 10 cm sama dengan 100 cm. Jadi X tambah H sama dengan 90 cm. Okay, 90 cm. Dan kita nak carikan X dan H kan. So, first kita tahu H ini adalah disebabkan oleh tekanan atmosfera. So, kita cuba carikan tekanan atmosfera. Okey. Sama dengan 1.03 dalam 10 kuasa 5 Pascal. Nah, ini sebenarnya sama dengan H2G. Apa yang kita nak cari adalah H. So, H sama dengan 1.03 dalam 10 kuasa 5 bahagi ketempatan merkuri 1.36 dalam 10 kuasa 4 darab 10. Okey, katakan. Lepas tu kita dapat jawapan dalam bentuk meter. Okey. Okey, katakanlah jawapan saya adalah 0.76 meter. Okey, saya tak tahu jawapan berapa lah. Okey, kemudian kita dah ada H. So, X tambah 0.76 ataupun 76 cm sama dengan 90 cm. Jadi, X sama dengan 14 cm. Okey, so ini bermaksud X 14 cm. Okey, so kita dah cari X, dah cari H. Jumlah tekanan di Q. Okay, so untuk tekanan di Q, dia sebenarnya sama dengan sama dengan tekanan daripada sini, daripada titik sini sehinggalah ke kedalaman Q sini. So kedalaman H sekarang bukan hanya tengok pada 76 cm, tetapi tambah lagi 10 cm. So secara senang, P sama dengan P sama dengan H2G, di mana H adalah 0.76 tambah 0.1. 0.86 darab 13600 darab 10. Ini dapatkan jawapan. Sebab kita tahu semakin dalam, semakin tinggi tekanan. So let's see the answer. So di sini memanglah dapat 76 cm. So X campur 76 campur 10 sama dengan 100 cm. So X adalah 14 cm. Dan kita carikan tekanan titik Q sama dengan tekanan atmosfera campur tekanan dalam merkuri, iaitu 10 cm. So kalau kita nak tuliskan dalam bentuk unit cmHg pun boleh. Lagi senanglah 86 cmHg. Atau kita nak tukar kepada Pascal pun boleh. Tak ada masalah. Satu lagi soalan. Jika tekanan atmosfera 1.03 dan 10 kuasa 5, ketepatan air 1000, tentukan ketinggian H dan jumlah tekanan di Q. So sama juga kita nak carikan tekanan atmosfera. P memang dah bagi 1.03 dalam 10 kuasa 5 sama dengan H2G. So 1.03 darab 10 kuasa 5 sama dengan H darab 1000 darab 10. Darab 10. So jawapan H sama dengan 10.3 meter. 10.3 meter. Dan kita nak kirakan tekanan di Q kan. Kalau kita nak guna formula P sama dengan H2G sama dengan
10.3 tambah 10 cm kan. So sama dengan 0.1 darab 1000 darab 10. So kita dapat 1.04 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, ini dalam bentuk unit Pascal. Tapi kalau kita nak guna unit meter air pun boleh. Okay, so P sama dengan, kalau di sini tadi adalah 10.3 kan. 10.3 meter air campur 0.1 meter air. So kita dapat 10.4 meter air. Okay, pun boleh. Dia cuma unit yang berbeza sahaja. Okay, unit yang berbeza sahaja. Okay, so kita cuba tengok jawapan. Okay, so tekanan atmosfera sama dengan tekanan dalam air. Okay, so kita dapatlah jawapan lebih kurang 10 meter. Okay, but exactly should be 10.3 lah. Okay, 10.3 right. Okay, so lepas tu kita dapat tekanan di titik Q adalah 10.3 tambah 10.3 tambah 0.1 sepatutnya 10.4. Okey, sekarang kita cuba tengok apa beza contoh gambar ini dengan gambar ini. Okey, dalam barometer, bagi bahagian atas ini dia adalah vacuum. Okay, bermaksudnya semua cecair telah jatuh. Di dalam bahagian atas ini adalah kosong. Okey, tak ada apa-apa. Okey, tetapi untuk situasi ini, kita ada udara di dalam. Okey, ada udara di dalam. Jadi ini bermaksudnya dia sekarang di dalam sini bukan sahaja kosong vacuum, tetapi ada tekanan daripada udara. Okay, so kalau kita cuba tengok tube di sini, okay, tube di sini, maka kalau kita berdiri di sini kan, kita akan mengalami tekanan oleh cecair. Cecair dan juga tekanan udara. Jangan lupa sebab udara pun mengenakan tekanan juga. Okay, so di titik sini dan di luar permukaan kita ada tekanan atmosfera. Dan jangan lupa pada paras yang sama, cecair yang sama, maka tekanan pun sama juga. So kalau saya label sini adalah P, yang label dalam adalah Q. So saya boleh katakan P dengan Q adalah sama. Okay, untuk tekanan. So tekanan di Q, okay, adalah disebabkan oleh tekanan udara. Okay, udara dan tekanan mercury. Okay, tekanan mercury. Dan tekanan di Q sama dengan tekanan di P iaitu 76 cmHg. So 76 cmHg sama dengan tekanan udara kita tak tahu kan? Kita tak tahu. Tambah tekanan mercury yang ini adalah 72 cmHg. Jadi tekanan udara sama dengan 76 tolak 72 kita dapat 4 cmHg. Okey, 4 cmHg. Dan kalau nak tukar kepada unit Newton per meter kuasa 2, okey, so 4 cmHg sama dengan H rho G, okey, iaitu 0.04 darab 13600 darab, okey, kali ini kita pakai 9.81 lah. Okey, kalau kita tengok buku teks, dia memang pakai 9.81 lah. Okey, so follow saja buku teks. Tapi kalau selalunya kita nak senang, kita pakai 10. Tapi it's okay, just follow the textbook. Okey, textbook dia tulis 9.81, ikut sahaja. Okey, ikut sahaja. Sebab nanti kalau di depan formula sheet, dia memang akan tulis lah. Okey, nilai G itu sama dengan 9.81 ms negatif 2. So, ikut sahaja. Okey. Okey, lepas tu kirakan jawapan dalam bentuk Newton per meter kuasa 2. Okey. Sebab yang ini adalah versi lama lah. Dia pakai 10. Okay, dia pakai 10.
Okay, so kegunaan tekanan atmosfera ini yang sepatutnya kita bincang minggu lepas tapi tak sempat. So kalau kita cuba minum, minum air kotak ke sedut minuman, sebenarnya apa yang berlaku adalah kita dalam straw ini, katakan dalam straw ini ada udara. So apabila kita cuba sedut udara ke dalam mulut kita, jadi dalam straw itu dia akan menjadi separa, separa vacuum, ataupun vacuum separa, partial vacuum. Maksudnya dia akan menjadi sebahagian tak ada apa-apa pun. So bila menjadi vacuum separa, maka tekanan akan menjadi rendah. Tekanan akan menjadi rendah. So bila tekanan menjadi rendah, maka tekanan atmosfera yang di luar, secara relatif dia lebih besar. Dia akan tolak minuman masuk ke dalam straw. Itulah sebab kita boleh minum minuman secara berterusan. Berterusan. So ini satu aplikasi yang senang. Biasanya untuk soalan seperti ini, anda perlu faham sebab dia akan tanya dalam soalan 4 markah. Soalan konsep yang dalam esei bahagian B atau bahagian C. Contohnya dia nak you terangkan bagaimana seseorang pelajar dapat minum air dengan menggunakan penyedut. 4 markah. Selain itu kita pun ada penyedut getah, sama juga. Konsep dia, you cuba tengok kata kunci dia. Kita cuba membina atau membuatkan satu separa vacuum. Separa vacuum, bukan vacuum separa. Partial vacuum. So bila menjadi separa vacuum, dia akan menjadi tekanan rendah. Bila tekanan rendah, maka tekanan yang lebih tinggi akan mengenalkan ke atas supaya dia lebih lekat. So apa yang kita buat? Kita cuba tolak sikit dan kita keluarkan udara. Keluarkan udara. So ini dua contoh. Lagi kita ada contoh contoh untuk ombor. Sama juga kalau kita tarik ombor, maka dalam picagari ini, picagari udara akan ditarik, akan ditarik ke atas, akan ditarik ke atas. Maka di bahagian sini, contohlah, udara di sini dia akan ditarik ke dalam, maka akan menjadi separa vacuum. Sama juga tekanan akan menjadi rendah. Jadi tekanan atmosfer yang lebih tinggi akan tolak cecair masuk. Begitu juga untuk vacuum cleaner. Kipas dia akan cuba sedut udara keluar. Sedut udara keluar. Jadi bila sedut udara keluar, maka di sini akan menjadi separa vacuum. That's why dia panggil vacuum cleaner. Bila separa vacuum, tekanan akan menjadi rendah. Tekanan atmosfer yang lebih tinggi akan cuba tolak debu ke dalam hose. So ini beberapa contoh untuk aplikasi tekanan atmosfera. Kita tengok sedikit soalan sebelum kita tengok kepada tekanan gas. Pelajar menunjukkan barometer merkuri ringkas. Apakah yang digunakan berlaku kepada nilai H jika tiub yang lebih panjang digunakan? So tak kisahlah you pakai tiub 100 cm atau 1 km, tak kisah sebab dia hanya bergantung kepada H. Di mana H ini adalah kedalaman. Kedalaman. So tekanan atmosfera dia adalah sama dengan tekanan cecair di dalam. So kalau you pakai tiub yang besar, yang panjang, tiub yang panjang sampai 10 meter, ataupun you pakai tiub yang pendek 1 meter, sama juga. Sama juga mereka akan berada di paras yang sama. Sebab tekanan atmosfera dia sama. So dia punya H adalah sama juga. So dia tidak akan berubah sebab tekanan atmosfera tidak berubah. Apakah yang berlaku pada nilai H jika barometer dibawa ke kawasan lebih tinggi? Contoh kalau bawa ke puncak gunung.
So bila altitude dia tinggi, okay, altitude tinggi, maka tekanan akan menjadi rendah. Okay, altitude tinggi, maka tekanan akan menjadi rendah. Tekanan menjadi rendah maksudnya tekanan atmosfera pun rendah. Okay, tekanan atmosfera rendah, so nilai H akan menjadi kurang juga. Sebab kalau kita tengok formula P sama dengan H Rho G. Rho kita pakai cecair yang sama. G pun pakai nilai yang sama. So, bila P turun, maksudnya H pun turun juga. Okay. So, sebab tekanan atmosfera menjadi rendah. Okay, so dua titik ini tadi dah sebutkan mereka mempunyai sama nilai tekanan. Okay. So, jawapan soalan-soalan yang lain ini anda boleh cuba tengok dan cuba ujilah sebagai checklist lah untuk anda faham ke tidak. Okay, so kita sambung kepada tekanan gas. Okay, kita sambung kepada tekanan gas. Okay. Okay, so tekanan gas okay, so untuk mengukur tekanan gas, alat yang digunakan adalah manometer dan juga tolak Borden. Okay, kita akan lebih tengok kepada manometer ya. Okay, manometer. Dia sebenarnya ada satu eksperimen lah, tapi saya tidak dapat tunjuk. Kalau ada peluang, saya akan cuba rakam dan tunjukkan lah. Okay, so manometer dan juga tolak Borden. Okay. Okay, so kalau kita cuba tengok manometer, dia adalah bentuk seperti U lah. Okay, tube U. Okay, so biasanya kalau manometer kita boleh sambungkan kepada contohnya silinder gas. Okay, silinder gas. Silinder gas. So kita boleh cuba tahu tekanan gas berapa melalui manometer. Okay, apa yang kita buat adalah kita cuba carikan perbezaan antara paras dia. Okay, di sini kita cuba bayangkan kita sedang main satu game iaitu tolak. Okay, tolak-tolak. Pushing game. So, daripada sebelah kiri, gas sedang bertolak. Okay, mengenakan tekanan. So, yang ini adalah tekanan gas. Okay. Lepas tu di sebelah kanan, yang ini ditekan oleh tekanan atmosfera. Okay, atmosfera. So, bayangkan kalau sekarang kita mula-mula ada paras yang sama. Okay, paras yang sama. Katakanlah, okay, paras yang sama. Okay, so selepas, okay, macam inilah, macam ini ya. Okay, selepas start, so gas akan tolak, atmosfera pun akan tolak. So mereka tolak sampai sekarang kita nampak ketinggian dua ini tidak sama. Nampak tak? Okay, so bahagian kiri dia tolak lebih ke bawah dan bahagian kanan dia lebih tolak ke atas. So siapa menang? Okay, of course siapa yang tolak dengan lebih banyak itu menang, iaitu tekanan gas. So daripada gambar ini kita boleh tahu tekanan gas ini dia lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Okay, tekanan gas lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Okay, kedua, nampak tak line di sini? Kita dah belajar kalau paras yang sama, cecair yang sama, maka ini bermaksud tekanan pun adalah sama. Okay, tekanan pun adalah sama. So kalau saya labelkan titik P, titik Q, maka tekanan di titik P sama dengan tekanan di titik Q. Okay. Nah, kita cuba tengok kalau kita nak kirakan tekanan di Q, boleh tak? Okay, boleh. Sebab tekanan Q ni, di titik Q ni disebabkan oleh tekanan atmosfera dengan tekanan cecair di sini dengan panjang H. So, tekanan untuk Q ini sama dengan
Okey, tekanan untuk Q. Tekanan Q sama dengan tekanan atmosfera campur dengan H Georgie. Okey, H Georgie. So, saya dapatkan nilai. Okey, berapa Pascal. Jadi tekanan Q ini sebenarnya sama dengan tekanan P. Dan kita boleh carikan tekanan gas. Okey, tekanan gas adalah di sini. So, ini adalah satu cara kita menggunakan manometer untuk mencari tekanan gas. Okey, tekanan gas. Okey. So, ini adalah sedikit ringkasan lah. Sebenarnya tekanan gas sama dengan tekanan atmosfera campur tekanan cecair. Okey, tekanan cecair. So, kita kena pandai cari manakah paras yang sama. Manakah titik yang menunjukkan tekanan yang sama. Okey. Okey, so satu lagi contoh. Jika tekanan atmosfera ialah 76 cmHg, ketepatan merkuri 1.3 darab 10^4, tentukan tekanan gas dalam unit cmHg dan Pascal. Okey, so first kita dah tengok manakah satu menang, tekanan gas ke tekanan atmosfera. Okey, jawapan tekanan gas. Okey, dan kita tahu di sini kita ada dua titik. Saya labelkan P dengan Q. Kedua-dua mempunyai tekanan yang sama sebab paras sama, cecair yang sama. Okay, same level, same liquid. Dan di sini adalah tekanan atmosfera. Tekanan Q sama dengan tekanan atmosfera iaitu 76 cmHg campur dengan tekanan cecair. So 76 cmHg tambah di sini kita ada 38. Okay, 38 cmHg. Jadi jawapan sama dengan 114 cmHg. Okay, dan sebab tekanan P dengan Q adalah sama, maka tekanan gas adalah 114 cmHg. Lepas tu kita tukar kepada unit okay, H Georgie di mana H adalah 1.14 darab 1.36 darab 10^4 darab 9.81. So, kita dapat jawapan dalam bentuk unit Pascal. Okey. So, yang penting you kena tahu manakah satu lebih besar dulu, manakah satu menang. Lepas tu carikan titik yang mempunyai tekanan yang sama. Okey, titik yang mempunyai tekanan yang sama. Okey. So, ini adalah contoh jawapan. Okey, satu lagi adalah kita boleh menggunakan manometer untuk carikan tekanan, carikan ketepatan cecair lain, okey, ataupun tekanan lain. Okey, so for example, saya tunjukkan satu gambar. Okey. Okey, untuk gambar pertama adalah dalam situasi yang biasalah. Kalau contoh kita tuangkan air, okey. So contoh saya tuangkan air dari kiri kan. Okey. Lepas tu dia akan penuh di kiri sampai mereka akan cuba selaraskan supaya paras yang sama. So di sini sebelah kiri kalau saya label sebagai X, kanan saya label sebagai Y. So X dengan Y ini adalah disebabkan oleh tekanan atmosfera. So untuk tekanan X dan juga tekanan Y mereka adalah sama, iaitu tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera. Okey, kemudian A dengan B mereka berada pada paras yang sama dan mereka mempunyai cecair yang sama. Okey, sebab kedua-dua dalam cecair yang sama kan. So PA dengan PB adalah sama. Okey, kalau kita cuba tengok PA, okey, katakan di sini kita ada H1. So untuk tekanan A sama dengan
tekanan atmosfera daripada sini campur tekanan air atau cecair. Okey. H1 rho G. Okey. Untuk tekanan B pun sama juga. Tekanan atmosfera campur. Kalau sini adalah H2. So H2 rho G sebab mereka mempunyai cecair yang sama kan. So ketepatan dia sama. Okey. Kalau saya cuba samakan dua-dua, okey, saya boleh potongkan tekanan atmosfera. Okey, G pun sama, ketepatan pun sama. Maka ini bermaksudnya kedua-dua mempunyai kedalaman yang sama. H1 dengan H2 adalah sama. Okey, ini senario pertama. Okey, next senario kedua adalah seperti gas lah. Okey, tadi kita dah bincang. So, sama juga di sini tekanan atmosfera. Saya labelkan sebagai X dan juga Y. Okey, X dan juga Y. Okey, so katakanlah, katakan yang ini bukan atmosfera. Yang ini disambungkan kepada gas. So, ini disebabkan oleh tekanan gas. Okey, so tekanan atmosfera di tempat X, tekanan gas di titik Y. Okey, kemudian kalau kita cuba tengok A dengan B, mereka pada paras yang sama, cecair yang sama, maka tekanan pun sama. So, kalau untuk PA dia sama dengan PA dia sama dengan tekanan atmosfera campur H1 rho G. Okey. Untuk B, tekanan B adalah sama dengan tekanan gas campur, kalau ini adalah H2 lah. H2 rho G. Okey. So, ini adalah persamaan umum untuk kedua-dua. Satu tekanan atmosfera, satu tekanan gas. Okey. So, yang penting di sini saya nak tunjukkan bila point sama paras, sama cecair, tekanan pun sama. Okey, dan kita cuba tengok kepada soalan C, mungkin lebih jelas sikit. Okey, di sini sekarang saya tuangkan dua cecair. Okey, dua cecair. Di mana salah satu cecair, contohnya adalah minyak. Okey, katakanlah ini adalah minyak. Okey, dan yang ini adalah air. So, bila saya tuangkan, of course, mereka tak akan mix. Okey, tak akan cuba campur. Kita akan nampak dua lapisan. Okey, so apa yang kita nak cuba cari adalah first, tekanan atmosfera. Sedangkan kedua-dua ini tidak sambung ke mana-mana bekalan gas atau mana-mana tube atau silinder, maka mereka memang expose kepada atmosfera. So di sini kita labelkan X, Y. Okay, so tekanan atmosfera, ini pun tekanan atmosfera. Okay. Okay, kemudian apa lagi yang kita boleh tengok adalah A dengan B. A dengan B, mereka pada paras yang sama dan juga cecair yang sama, iaitu air kan. So, PA sama dengan PB. PA sama dengan PB. Okey, cuma sekarang kita dah tengok PA, dia sama dengan tekanan atmosfera campur. Okey, H, kalau di sini saya tulis H air lah. H water, ketumpatan air G. Okey. Sebelah kanan, tekanan B sama juga tekanan atmosfera campur tekanan minyak ini H oil. Okey, saya tuliskan oil, ketumpatan oil G. Okey. So, ini persamaan umum untuk kedua-dua. Dan sekarang
saya cuba tuliskan dua-dua persamaan. Okey, kalau PA, P ATM tambah H air, ketepatan air, G sama dengan sebelah kanan untuk minyak, tekanan atmosfera campur H oil, raw oil, G. Okey, ini persamaan dia. Tekanan atmosfera saya boleh potong sebab kedua-dua belah adalah tekanan atmosfera. Okey, G saya boleh potong sebab mereka mempunyai G yang sama kan. Okey. So, aktiviti yang kita boleh buat ini adalah sebenarnya kita boleh menggunakan cara ini untuk tentukan sesuatu ketempatan cecair yang tidak diketahui. Katakan saya berminat untuk mengambil tahu tekanan bukan tekanan untuk mengambil tahu ketempatan minyak. Okey, saya tak tahu ketempatan minyak berapa tapi saya tahu ketempatan air. Okey. So apa yang saya buat adalah saya ukur HW ini, katakanlah dia adalah 10 cm. Okey. Dan ketepatan air adalah 1000. Okey, sama dengan saya ukur panjang ketinggian ini adalah katakan saya dapat 5 cm lah. Okey, katakanlah contoh sebab saya tak tahu kan, saya bagi contoh saja. Okey, lepas tu darab ketempatan minyak. Sebenarnya dengan formula ini saya boleh carikan ketepatan minyak dengan 10 darab 1000 bahagi 5. Okey. So saya akan dapat jawapan lebih kurang contohlah mungkin 2000 kg M-3. Okey, contoh saja. So by this way kita boleh mengukur secara manual, mengira secara manual ketepatan bagi sesuatu cecair yang kita tidak ketahui. Okey. Dan sebenarnya kalau kita cuba tengok hubungan, jika ketempatan dia tinggi, okey, jika ketempatan tinggi, maka dia perlukan kedalaman yang sedikit saja. Okey. Kalau kita tengok air, okey, air dia 10 cm, ketempatan 1000. Okey. Kalau ketempatan cecair ini, saya tak cakap minyak lah sebab kita tahu minyak dia kurang tempat kan. Okay, kalau kita ada sesuatu cecair mempunyai ketempatan yang lebih tinggi iaitu 2000, maka dia hanya perlu kedalaman yang pendek sahaja. Nampak tak? Okay, dia perlu kedalaman yang pendek sahaja. Okay, so saya harap anda faham soalan ini dan kalau ada peluang saya tunjukkan satu video lah. Okay, saya tunjukkan satu eksperimen macam mana kita boleh mengukur, mengukur panjang, lurus, lepas tu kita boleh kirakan ketempatan untuk contohnya alkohol, minyak dan sebagainya. Okay, so kembali kepada slide kita. So di sini, jika tekanan atmosfera sama dengan 1/10⁵ Pascal, berapakah tekanan di P? Okay, so first kita nampak ada dua cecair kan, cecair dan cecair B. So cuba carikan tekanan yang sama. Okay, so first tekanan atmosfera. So P adalah tekanan atmosfera iaitu 1/10⁵ Pascal. Okay, so jawapan 1/10⁵ Pascal. Kemudian soalan 2, apakah tekanan di Q dan adakah tekanan di Q dan R adalah sama? Okay, Q dengan R sama tak? Mereka mempunyai paras yang sama, tetapi mereka bukan cecair yang sama. Q dia adalah cecair A, R cecair B. So dia tidak sama sebab mereka pada dalam cecair yang berbeza. Adakah tekanan di S dan T sama? Okey, so kedua-dua adalah sama sebab mereka berada dalam cecair yang sama. Okey, pada aras yang sama. Okey, adakah tekanan di S dan R adalah sama? Okey, adalah S dengan R sama tak? Okey, tak sama sebab paras tidak sama. Okey, paras tidak sama.
Berapakah pecahan ketepatan cecair A terhadap B? Okey, kita nak buat nisbah. Okey. So seperti yang cikgu bagi tahu tadi, so kita dah tahu tekanan S sama dengan tekanan dt. Untuk tekanan di S ini, PS sama dengan tekanan atmosfera campur H dou G. Okey, H dou G. Di mana H ini adalah 0.08 darab. Okey, saya tuliskan H dululah. Okey, HA rho A G sama dengan tekanan atmosfera di sini campur HB, okey, B rho B G. Potongkan tekanan atmosfera, potongkan G, dan kita tinggal HA adalah 8 cm lah. 8 darab ketepatan A, okay, sama dengan 10 darab ketepatan B. So kalau nak pecahan PA kepada PB, bukan P ya, sorry, rho A kepada rho B sama dengan 10 bahagi 8 ataupun 5/4. Okey, 5/4. Okey, 5/4. Maksudnya kalau contoh ketepatan untuk A adalah air, contoh dia 1000 kan, maka B adalah 800. Okey, 800 itu pecahan dia. Okey, pecahan dia. So 10/8 ataupun 5/4. Okey, 5/4. Okey, kita tengok lagi soalan. Okey, jika tekanan atmosfera sama dengan 1/10⁵ Pascal, ketepatan air 1000, kita boleh tentukan cecair X. Okey, cecair X. So, first tekanan atmosfera di sini, di sini. Okey, tekanan atmosfera. So, kedua, carikan titik yang sama tekanan. PS dengan PT adalah sama. So, untuk PS, tekanan atmosfera campur H air, rho air, G sama dengan tekanan atmosfera campur campur H X di sini kita cari X, rho X, G. Potongkan tekanan atmosfera, potongkan G. So, HW adalah 9 cm darab ketepatan air adalah 1000 sama dengan HX adalah 12. Okey, lepas tu kita ada rho X. Okey, di sini mungkin ada pelajar nak tanya, cikgu tak boleh tak perlu tukar kepada unit meter ke? Okey, sebab kita buat nisbah. So, pastikan kalau belah-belah dua ini mesti mempunyai unit yang sama. Kalau 1 cm, 1 meter tak boleh. Okay, kalau kita nak tukar 0.09, 0.12, tak ada masalah. Okay, that's no problem. Sebab asalkan unitnya sama. Okay, so rho X sama dengan 9,000 bahagi 12, kita dapat jawapan ni lah, 750 kg per meter kubik. Okay. Okay, so lebih kurang itu sahaja. Kita cuba tengok satu contoh latihan. Bandingkan tekanan gas dan tekanan atmosfera. So di sini kita tengok mereka tidak pada paras yang sama. So nampak gas dia tolak lebih banyak berbanding dengan atmosfera. So tekanan gas lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Okay, Raja menunjukkan sebuah manometer disambungkan kepada sebuah tangki. Bandingkan tekanan gas dan tekanan atmosfera. So untuk soalan ini kita nampak tekanan atmosfera tolak lebih banyak berbanding dengan tekanan gas. Okey, sebab tengok paras dia, manakah satu lebih ke bawah? Okey, tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera lebih tinggi daripada tekanan gas. Jika tekanan atmosfera ialah 76 cm/Hg, hitung tekanan gas. Okey, so untuk soalan seperti ini sama juga.
tekanan atmosfera di sini kan. Okey, 76 cmHg kan. Kita tahu kalau semakin tinggi altitude, dia punya tekanan semakin rendah. Okey. So di sini pun 76 cmHg. So kalau di sini berapa? Sini adalah tekanan gas kan. So 76 cmHg tolak tekanan cecair di sini. Iaitu 20 cmHg, kita dapatkan 56 cmHg. Okey, 56 cmHg. Jika ketepatan merkuri ialah 1.36 dalam 10 kuasa 4, hitung tekanan gas dalam unit Pascal. Okey, so tadi 56 cmHg kan. Tukar kepada Pascal. Okey, tukar kepada Pascal pakai formula H/G. Okey, so itu sahaja tentang nota 2.2 dan juga 2.3. Okey, so di sini cikgu cuba tunjukkan sedikit simulasi untuk manometer. So kalau seperti biasa, kita tengok tekanan atmosfera di luar adalah contohnya 100 kilopascal. Jadi bila tak ada apa-apa tekanan yang dikenakan di sebelah kiri, maka aras cecair adalah sama. Aras cecair adalah sama. Kalau anda boleh cuba tengok buku teks, dalam buku teks ada buku teks muka surat muka surat 57 57. So ini adalah satu aktiviti lah sebenarnya kita boleh buat. So di sini cikgu cuba tunjukkan apa yang berlaku. Sekejap mana saya punya. So buku teks 57. So di sini kita cuba tengok kalau saya cuba berikan tekanan. Berikan tekanan. Of course di sini tekanan akan tambah. So dalam tiub sebelah kiri ini bukan sahaja tekanan atmosfera tetapi juga ada disebabkan oleh tekanan yang saya kenakan. Tekanan saya kenakan. So bila sebelah kiri tekanan semakin tinggi, maka dia akan tolak cecair ke bawah. Dan kita boleh carikanlah berapa tekanan di sini dengan kirakan dia punya tekanan atmosfera campur tekanan cecair. Apabila di sini kita ada sama paras. So ini salah satu aktiviti. Kemudian cikgu nak tunjukkan satu video di sini. So video ini adalah sebenarnya aktiviti lah, eksperimen yang memang ada dalam silibus utama. Tapi saya cuba tengok buku teks yang baru ni dia tak ada lah. Tapi tak apa, as a general knowledge, I show you this. Measuring liquid pressure. An instrument called manometer is used to measure liquid pressure. It consists of a glass U-tube fixed to a stand with a scale. It is half filled with water. One end of the U-tube is open. The other end is attached to a thistle funnel. So ini adalah corong thistle lah. Corong thistle sebenarnya dia macam satu penyedut lah. Satu penyedut. Through a flexible tube. The mouth of the thistle funnel is covered with a tight, thin rubber skin. When the thistle funnel is kept in the air, only atmospheric pressure acts on it. So sebenarnya kita tengok di sini paras dia sama. So sebelah kiri ini adalah disebabkan oleh apa? Oleh tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera kan. Dan sebelah kanan pun sama. Disebabkan tekanan atmosfera. So kedua-dua tekanan atmosfera jadi dia ada paras yang sama.
This is equal to the pressure acting on the open end of the U-tube. Therefore, the water levels in the two sides of the U-tube remain the same. Dip the thistle funnel in a bucket of water. Now, the liquid pressure acts on the rubber skin. As the liquid pressure on it increases, the water level in A will go down and in B will go up. Okay, so di sini kita nampak ada perbezaan paras air kan. Apabila corong tisa dimasukkan ke dalam air, okay, dimasukkan kan. So di sini dia dikenakan oleh tekanan apa? Okay, bukan sahaja tekanan atmosfera, tetapi juga tekanan cecair. Okay, tekanan cecair. So semakin dalam maka dia semakin tinggi tekanan. Okay, so di point sini, di titik sini, kita ada tekanan atmosfera dan tekanan cecair. Okay, sebaliknya di sebelah kanan, dia hanya ada tekanan atmosfera sahaja. Jadi, sebelah kiri dia akan menang. Dia akan tolak cecair lebih ke bawah, maka di sebelah B, cecair akan naik. The difference in water levels can be read on the scale. This is a measure of the pressure. Okay, so di sini kita sebenarnya boleh ukur H. Okay, perbezaan antara dua paras ini. Okay, so contoh kita nak carikan tekanan cecair di sini kan. So tekanan di sini adalah sama dengan tekanan atmosfera campur tekanan cecair kan. Okay, so contohlah saya tuliskan point sini adalah A. So P A sama dengan tekanan atmosfera campur tekanan cecair. Okay, katakan sini adalah air lah. Okay, so di sebelah kiri ini, sebelah kanan ini kita ada tekanan di titik B ini. Contoh di tekanan B ini, dia sama dengan tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera campur H G. Okay, H G. Di mana H kita boleh ukur daripada perbezaan dua ini kan. Okay. Jadi bila kita cuba samakan, maka kita boleh kira tekanan cecair sebenarnya sama dengan tekanan di sini. Okay, H G. Okay, so itu sahaja. Saya harap video ini dapat membantu anda lebih fahamlah tentang tekanan atmosfera dan tekanan gas. Okay, untuk topik seterusnya kita akan cuba tengok aplikasi. Kita ada 3 prinsip, iaitu prinsip Pascal, prinsip Archimedes dan juga prinsip Bernoulli.